Dan seperti mana saya katakan, bertanya soalan tu lebih mudah daripada menjawab soalan. Dan saya fikir kalau dengan Azwan Ali tu boleh buka, saya ingat bagi saya boleh buka satu chapter, a new chapter of art of interview macam itu kan. DJ Nas, saya antara orang yang macam menganggap DJ Nas sebagai idola saya. Ketika mana saya nak mengendalikan podcast, saya buat podcast juga. Antara video-video yang saya refer, banyak interview santai di luar bangunan tu yang menyebabkan saya terinspirasi lah dengan soalan yang relax. Dengan cerita dia dengan Radin, dia bersama dengan Radin, dia nak buat konten YouTube. Kita ingat ke dia nak fokus pada itu selepas dia meninggalkan radio yang sebelah sana lah. Sebab memandangkan kita berada dekat majlis berbuka puasa anjuran Hot FM dan Molek FM. Ni fresh lagi diumumkan kata DJ Nas menyertai Molek FM. Betul. So mungkin kita nak tanya DJ Nas lah. Sebab Molek FM ni kita kenal konsep dia Pantai Timur lah kan. So DJ Nas antara yang bukan berasal daripada sana. Jadi kenapa DJ Nas orang kata menyahut seruan ataupun lamaran daripada Molek FM ni untuk join? Tapi saya suka masa saya bertemu masa diorang jumpa saya tu. So maksudnya CEO jumpa saya, Encik Nazri. So dia bentangkan benda tu, jadi saya suka lah. Saya suka, so okey lah. Dan kemudian cabaran baru untuk saya lah, Encik Budi. Cabaran baru untuk saya. Cabaran baru. Ya. Apa perbezaan Molek FM dengan yang sebelum ini? Perbezaan dia yang sekarang ni kita bagi yang lebih, bukan berbanding dengan yang dulu, tapi kita punya keazaman untuk bagi yang lebih baik lah. Apa saja alasan, seperti mana orang cakap alasan orang dengar radio, maka kita bagi yang lebih baik. Katakan you dengar radio because of lagu, maka Molek FM akan bagi lagu yang lebih baik, begitu. Ataupun alasan-alasan yang lain macam tu. Jenas akan dipasangkan dengan Mak Dan. So sejauh mana nak mencipta chemistry ataupun ialah benda baru kan. Lagipun Mak Dan dia bercakap dalam bahasa Terengganu. Which is saya pun orang Kelantan. Macam kadang-kadang awak Kelantan? Kelantan. Kelantan. Saya Kelantan. So macam mana nak mencipta chemistry, nak join dengan Mak Dan? Dia kalau chemistry ni sangat-sangat penting lah. Tapi dan dia perlu waktu juga. Tapi saya dah beberapa hari dengan Mak Dan saya rasa is going to pergi pada direction yang betul. InsyaAllah. Dia pun okey. Dia pun dah lama kot. I mean, walaupun dia Mat Saleh, tapi dia okey. Dia satu orang yang matang dan kita boleh dapatkan chemistry itu insyaAllah. Sebab kita kenal Mak Dan, Mak Saleh yang boleh bercakap Terengganu lah. So macam DJ Nas sendiri akan bercakap dalam bahasa Terengganu ke ataupun macam mana? Bahasa sini. Bahasa sendiri lah. Bahasa sini. Saya cakap macam ni. Tapi dia Terengganu lah. Kadang-kadang saya cakap lah Kelantan. Kalau saya boleh cakap Kelantan. So pengisian dia macam mana? Pengisian program untuk DJ Nas dengan Mak Dan. Program nama dia. Seriously saya baru 3 hari bersama dengan Mak Dan untuk Molek petang, iaitu pada jam 3 jam 3 hingga jam 7 malam. So kita first hour tu kita santai-santai je sebenarnya, tapi pada waktu yang sama kita berikan yang benda yang sangat-sangat baik. Macam first hour tu kita ada awak comel, awak comel ni macam awak comel apa yang buat you rasa feel good untuk hari ni yang boleh you kongsikan. Saya tanya awak ni, Encik Budi, apa hari ni yang you rasa feel good yang boleh awak kongsikan? Awak rasa macam apa yang you rasa benda yang bersemangat? Rasa bagus sebab apa? Apa sebab you rasa bagus hari ni? Sebab saya bersahur dengan kopi. So kan orang kata kita dapat bangun ni pun dah satu alasan yang menyebabkan kita bagus hari ni, macam gitulah. So satu bentuk nak bagi orang motivate dengan hari mereka, walaupun sekecil-kecil benda pun, tapi satu benda yang baik lah macam tu. DJ Nas, saya antara orang yang macam menganggap DJ Nas sebagai idola saya. Ketika mana saya nak mengendalikan podcast, saya buat podcast juga. Antara video-video yang saya refer, banyak interview santai
di luar bangunan tu yang menyebabkan saya rasa terinspirasi lah dengan soalan yang relax dan orang kata tidak menyentuh sensitivity dan juga ada berlapik nak caranya benda yang besar tapi kita berlapik dengan tetamu kita. So adakah DJ Nas juga akan buat benda yang sama dekat stesen Molek FM? Sebab benda tu kira macam Betul. benda kekuatan DJ Nas lah. Radio sekarang kan dah berubah kan, Adi. Maksudnya kita bagaimanapun kita dah main barang-barang digital ni, ini dah satu elemen yang penting dalam dunia baru ni. Jadi nak tak nak kita kena ada satu digital program yang strong lah. Macam awak pun awak ada macam you punya podcast sendiri lah, you said, you know. So saya kena ada benda yang sama jugalah. Kena tunggu lah, tapi insyaAllah kita akan keluarkan jugalah. Yes, insyaAllah akan kita keluarkan. Pastinya peminat-peminat DJ Nas pun orang kata merindui dah saat-saat ni walaupun dah berapa lama lah tinggal benda. Tak adalah lama 3 sangat. bulan. Tapi you guys kena tengok yang bersama dengan Radin lah. Sebab DJ Nas pergi serang, dia panggil redah ya? Okay, ketuk pintu. Ketuk pintu. Yes. Ketuk pintu ni unik dia. Okay. Sebab kat Malaysia ni tak ada content creator yang buat macam pergi rumah selebriti, ketuk pintu, tengok apa keadaan rumah tu. Satu benda yang macam cadangan yang bagus lah, idea yang bagus lah dengan adanya Radin dekat situ, DJ Nas dekat situ. So pengisian dekat ketuk pintu tu macam mana? Saya ketuk pintu ni dia berbeza dengan kalau macam saya punya program yang you selalu tengok tu. Ketuk pintu ni macam mana awak cakap, saya dengan Radin. Jadi saya macam lebih pada Radin ni sebenarnya. Ketuk pintu bagi kat Radin. Saya bagi Radin. Maksudnya DJ Nas sebagai moderator. Bukan. Saya maksudnya itu game orang muda lah macam gitu. Macam Radin orang muda kan. Jadi saya okey macam tu. Jadi saya macam mana saya belajar daripada orang muda mungkin. Saya berada dekat tempat tu macam itulah. So konten bersama dengan Radin tu masih diteruskan sekarang? Masih diteruskan lah. Dan kita punya perancangan untuk teruskan, untuk kita punya kita ambitious besar. Saya suka Radin because dia punya ambition yang sangat besar. Dan dia seorang yang ambitious kan. Jadi insyaAllah pelan-pelan kita akan teruskan lah. DJ Nas kembali kepada Molek FM. Okey. Kenapa orang kata menerima lamaran tu? Antara sebab yang utama lah. Macam saya kongsikan di Molek FM, saya rasa tulisan dan takdirnya dekat situ lah. Macam mana? Tulisan dan takdirnya dekat situ lah. Saya fikir macam itulah. Kadang-kadang kita rasa kita yang berencana. Maksudnya kita plan itu, plan ini. Tapi saya ingat memang hati saya terbuka untuk terima rezeki. Saya tinggalkan yang lama tu dalam keadaan saya fikir sangat-sangat, you know. Berapa tahun 17 tahun. 17 tahun 17 tahun. DJ Nas dengan radio tak boleh dipisahkan lah. Dia nak radio juga. Iyalah. Mana-mana pun DJ Nas akan kembali kepada radio juga. Saya ingat macam tulisannya kat situ kan dia. Jadi kita tu je lah. DJ Nas asal mana? Saya asal orang Kelang. Orang Kelang? Saya asal orang Kelang. Orang Kelang. Tapi jarak dari Kelang ke office lagi jauh lah kan? Saya asal orang Kelang, tapi saya duduk dekat belah-belah Shah Alam ni lah. Belah-belah Shah Alam ni lah. Belah Shah Alam Tempat baru ni dia lebih dekat sikit. Awak Kelantan Saya Kelantan. Oh okey. Saya ingat sebenarnya saya rasa bertanya soalan dia lebih mudah daripada menjawab soalan. Jadi saya nak menjawab soalan ni susah juga jawab soalan ni kan. Saya ingat senang kan. So biasanya orang DJ Nas akan interview ni interview orang kita interview DJ Nas. Mungkin ramai lagi media yang menantikan untuk interview DJ Nas lah. Inspirasi ataupun apa yang kata idola DJ Nas kita nak tahu juga siapa dalam penyiaran radio. Howard Stern lah. Siapa? Howard Stern. Wow. Saya rasa Howard Stern lah dalam sebab you tengok sampai sekarang dia masih lagi, walaupun umur dia dah berapa, zaman yang dia titi dalam dunia penyiaran dia tu, dia sentiasa relevan lah. Bukanlah idola sangat, tapi saya rasa dia boleh buat kan macam boleh gitu. Tengok dia kan. Yes, macam gitulah. So I guess kalau banyak je kalau macam dekat-dekat macam-macam kalau dekat dalam negara kita ni ramai kot yang andal-andal, yang terror-terror, yang as a reference lah. DJ Nas. Kalau kita tak tengok video, dengar radio saja suara DJ Nas. Dia punya suara mahal tau. Garau. Awak dah makan dia belum? Macam Awak dah makan belum? Padu. Awak dah makan ke belum? Sekejap lagi kita belanja saya. Walker puasa
kekuatan DJ Nas. Orang kata pada suara dia lah. Dia punya padu. Ini asal suara memang dulu. Orang kata dia tak padan dengan badan dia kecil guys. Kekuatan dia. So, You rasa begitu? Apa komen? Alah, suara pemberian Pemberian, bukannya saya kan. Suara pemberian saja kan. Boleh ke orang create dia punya voice buat mana boleh. Buat surgery. Boleh ke mana boleh. Kan? Jadi it's just Tapi mahal lah ni suara. Alhamdulillah. Maha suci Allah pencipta suara kan. Image DJ Nas memang macam ni dari dulu, rambut panjang. Ya. So tak nak. Ada sekali yang buat ni kan, siapa? Fizi. Fizi dia buat throwback. Ambil gambar lama 2006 dengan DJ Nas. So masa tu pendek gini. Masa tu pendek lah. Masa tu saya baru habis belajar katnya, baru habis. Jadi macam ni. Akan datang saya tak tahulah. Perancangan akan datang untuk Molek FM ke ataupun peribadi ke? Saya yang boleh dikongsi. Kalau cerita pasal Molek FM ni, saya harap Molek FM ni berjaya. Saya harap Molek FM berjaya. Dan saya merasakan Molek FM ni satu radio station yang insya-Allah akan berjaya. Line up bagus. Kita ada Fizi, kita ada Zura, very experienced punya announcer. Lepas tu kita ada muka baru macam Kai, ada Mak Dan ni. Lepas tu ada Camelia dan tim yang bagus support. So saya rasa boleh jadi punya. Barang insya-Allah baik punya. Kan? Molek FM insya-Allah. Dan saya harap Molek FM berjaya. Kita nak tahu juga ni sebab saya pengikut setia. Okey. Semua interview yang dibuat oleh DJ Nas. Masa awak begitu? Okay, boleh cakap boleh cakap lah, begini. Alright. Why not? Yeah. Aku sebab asyik station seberang sana. No, begitu begini. Ya. Dalam ramai-ramai temu bual lah. Kita nak tahu. Temu bual mana yang paling orang kata terdalam dalam hati, lubuk hati DJ Nas. Yang terkesan ataupun yang takkan dilupakan. Dia banyak sudut ni, banyak sudut. Dia banyak, maksudnya dia menyentuh hati you tu, dia akan banyak sudut. Different orang dia bagi you different pelajaran untuk kita lah. Banyak lah. Okay, bagi dua je. Saya bagi satu contoh. Dia ada macam-macam. Kalau we can talk about the most brilliant guest yang duduk dekat situ. Kalau kita boleh bagi seorang paling brilliant, ataupun kita tersentuh because kita belajar budi bahasa dia. Macam gitu. Ataupun kita belajar because macam-macam lah. Tak nak bagi nama Saya tak bagi nama. Tapi semuanya memang ada best. Benda yang semua best. Maksudnya as a host, saya belajar setiap new things lah, benda baru daripada setiap sesi temu bual tu lah. Dan saya fikir kalau dengan Azwan Ali tu boleh buka, saya ingat bagi saya boleh buka satu chapter, a new chapter of art of interview macam itu kan. Azwan Ali. Maksudnya apa yang saya lalui dengan Azwan Ali tu, kalau orang tengok, maksudnya kalau orang nak buat as a reference interview, ataupun saya tengok, okay, ini pun boleh. Azwan Ali pun saya banyak belajar, mungkin ada satu ilmu cara interview yang baru macam itu. Ya. Macam mana nak mengendalikan setiap personality tu kan? Dia ada bagi macam satu chapter baru lah. Kita pun tak boleh nak describe benda tu, tapi saya belajar macam tu. Kalau macam-macam lah. Saya takkan sebut nama dan sebagainya lah. Budi pun banyak belajar lah. Macam Budi cakap tadi, banyak belajar daripada pengalaman-pengalaman otai-otai kita yang macam mana nak orang kata setiap individu yang kita jemput dekat studio podcast tu ada benda yang macam aku nak tanya ke tak, aku nak macam mana kita nak adapt diri kita, itu kena belajar. Okey, kata-kata akhir buat semua penonton lah, khususnya penggemar DJ Nas yang nak dengar DJ Nas macam mana? Saya pertama sekali terima kasih untuk peluang ini pada you punya channel ni. Dan saya harap moga anda semua support lah Molek FM, dan insya-Allah Molek FM saya akan keluarkan macam digital content di Molek FM lah. Ya, wajib. Jadi insya-Allah moga-moga you support lah. Dan seperti mana saya katakan, bertanya soalan tu lebih mudah daripada menjawab soalan. Macam itulah ni. Alright, DJ Nas, terima kasih sudi kita borak-borak.
lama juga kita borak-borak. Mungkin di masa akan datang kita akan borak lagi. Boleh insyaAllah. Dan terima kasih pada anda juga, pada awak juga. Sama-sama. Alright. Okay guys, jangan lupa untuk mendengarkan DJ Nas dekat Molek FM bersama dengan Mak Dan dalam Molek Petang Molek Betul. Petang. Gu Pantai Timur. Gu Pantai Timur. Bye bye. Assalamualaikum. This is how we do this.